Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini agenda Wani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Dengan peningkatan kemasukan kanak-kanak ke hospital dengan peningkatan amat ketara pada minggu ini sekitar 160%, memberikan satu gambaran yang amat membimbangkan kepada negara yang kita sedang beralih ke era peralihan endemik ataupun menuju ke fasa peralihan endemik. Walaupun begitu, kita masih mahukan ibu bapa menghantar anak-anak 5 tahun ke atas untuk diberikan vaksinasi COVID-19 walaupun mereka merasakan kita sudah pun akan beralih ke fasa peralihan endemik. Jadi ramai di kalangan ibu bapa merasakan mereka tidak perlu menghantar anak-anak mereka ke pusat vaksinasi ataupun ke klinik untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Apatah lagi sekarang sekolah pun sudah pun dibuka. Kebanyakan sekolah melakukan sesi secara fizikal ataupun secara bersemuka, dan itu juga membimbangkan kepada komuniti sekolah dan juga ibu bapa yang sudah pun mendapatkan vaksinasi untuk anak-anak mereka. Jadi, apakah lagi alasan yang diberikan oleh ibu bapa untuk tidak membawa anak-anak mereka untuk memberikan vaksin, dan apakah kesan sampingan yang diperkatakan diheboh-hebohkan selama ini, iaitu kesan AEFI misalnya, adakah ia masih terus menjadi bualan ataupun diviralkan di kalangan ibu bapa di luar sana, takut jika anak mereka mendapat kesan tersebut. Jadi di talian pada malam ini saya bersama dengan tidak asing lagi bersama saya, iaitu Profesor Dato' Dr. Syed Muhammad Al-Junid Syed Junid, pakar kesihatan awam yang kini berada di Kuwait. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Haji Nazri. Ya, Baik. Ya. Mungkin reaksi awal dengan kenyataan Kementerian Kesihatan pada awal pagi ini menunjukkan lonjakan kes kanak-kanak yang dimasukkan ke hospital amat memberikan satu perkara yang tidak menggembirakan, dan juga pihak KKM bimbang program Pick Kids yang sudah pun dimulakan sejak 3 Februari lalu, iaitu pada 6 minggu lalu. Kita sudah pun merekodkan 1.15 juta kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun mendapatkan dos pertama, iaitu bersama dengan 32.2%. Jadi masih ramai yang di luar sana yang belum membawa anak-anak mereka untuk diberikan vaksinasi COVID-19. Mungkin reaksi Prof berkaitan dengan peningkatan ketara kemasukan kanak-kanak ke hospital dengan 160% ini. Ya. Jadi kalau kita lihat apa yang diumumkan oleh Kementerian Kesihatan, ini bukan satu perkara yang amat membimbangkan, kerana kita dapati bahawa kanak-kanak sudah mula menjadi kumpulan yang dijangkiti oleh COVID-19, dan yang berbahayanya adalah pertama sekali kumpulan ini adalah kumpulan yang akan boleh menyebarkan penyakit ini kepada golongan dewasa, terutama sekali mereka yang melebihi daripada 60 tahun ke atas, dan juga mereka yang mempunyai faktor risiko. Ini harus kita tangani, dan cara yang paling baik untuk menangani masalah ini dan juga untuk mengelakkan daripada golongan kanak-kanak ini sendiri yang mendapat penyakit ini adalah melalui imunisasi atau vaksinasi yang sedang kita usahakan. Jadi kita harus memberikan tumpuan serius supaya kita harus mencapai sekurang-kurangnya 90 ke 95% daripada kanak-kanak kita, kalau boleh 100% lagi bagus untuk diberikan vaksinasi. Sekarang ini 30% terlalu rendah, dan ini akan menyebabkan infeksi daripada COVID-19 ini akan tersebar luas di kalangan kanak-kanak, terutama bila mereka pergi ke sekolah. Jadi kita harus memandang perkara dengan serius, dan kita minta ibu bapa memberikan keutamaan untuk memastikan anak-anak mereka mendapat vaksin dengan secukupnya. Dari angka 32%, maksudnya selebihnya 68% masih belum tampil ke hadapan untuk diberikan vaksinasi untuk kanak-kanak, dan negeri-negeri yang dikatakan oleh pihak kementerian adalah seperti Kelantan, Terengganu, Sabah dan juga di Kedah. Jadi untuk memastikan liputan yang masih rendah ini, apakah perkara yang perlu diberi perhatian pada pandangan Prof untuk meyakinkan ibu bapa dan juga penjaga membawa anak mereka diberikan vaksinasi? Adakah juga kita perlu membuka semula pusat-pusat vaksinasi yang besar untuk memudahkan ataupun membolehkan ibu bapa dapat menghantar anak-anak ini untuk diberikan vaksinasi dan prosesnya berjalan lebih pantas, lebih cepat?
Jadi ada dua cara atau dua strategi yang boleh kita gunakan untuk memastikan bahawa liputan untuk kanak-kanak ini, vaksinasi untuk kanak-kanak ini dapat ditingkatkan daripada apa yang kita dapati sekarang 30%, ya. Strategi pertama adalah untuk menyediakan akses. Ini merupakan satu daripada perkara penting, akses kepada untuk mendapatkan vaksin. Usaha ini harus dilakukan dan saya rasa Kementerian Kesihatan telah pun berusaha sebaik mungkin untuk memberikan akses melalui walk-in kepada kanak-kanak yang memerlukan vaksin ini dibawa oleh anggota, oleh ahli keluarga mereka, dan juga telah pun membuka klinik-klinik kesihatan dan juga klinik-klinik swasta yang memberikan vaksin dengan begitu mudah sekali. Itu yang pertama dari segi aksesnya. Yang kedua adalah walaupun kita memberikan akses kepada tempat untuk memberikan vaksin, satu lagi strategi yang harus kita lakukan, kita masih lagi perlu memberikan maklumat dan juga pendidikan kesihatan yang komprehensif kepada keluarga dan juga kepada penjaga supaya mereka menerima maklumat yang betul tentang kesan COVID-19 di kalangan kanak-kanak. Kita tahu bahawa salah satu faktornya adalah mungkin ibu bapa ni masih terpengaruh dengan maklumat-maklumat di sosial media yang disebarkan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab berkaitan dengan kesan sampingan vaksin terhadap kanak-kanak yang jauh lebih rendah, amat rendah sekali kadar untuk kanak-kanak mendapatkan kesan sampingan ini. Jadi ini harus kita perbetulkan. Jadi dua strategi ini harus kita perkuatkan. Saya rasa kita kalau kita dapat melakukan kedua-dua strategi dengan baik, insya-Allah kita akan boleh meningkatkan liputan ni kepada tahap yang jauh lebih tinggi daripada kita capai sekarang ini. Apa yang membimbangkan adalah kanak-kanak ini akan mula ataupun sudah pun memasuki alam persekolahan secara fizikal dan kebanyakan itu dibenarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi apa kebimbangan Prof jika anak-anak yang belum divaksin ataupun tidak mendapatkan vaksin COVID-19 ini apabila mereka pergi ke sekolah, bertemu guru-guru, bertemu rakan-rakan secara fizikal, mereka terdedah untuk mendapatkan jangkitan dan mereka akan bawa pulang virus COVID-19 dan akan berjangkit pula di kalangan ahli keluarga mereka yang ada masalah kesihatan yang kritikal ataupun mereka yang tidak boleh menerima vaksin dan sebagainya. Pandangan Prof. Ya, pertama sekali apabila kanak-kanak ini pergi ke sekolah, kalau mereka tidak mengambil lagi vaksin, mereka berkemungkinan untuk mendapatkan jangkitan dengan lebih mudah, dan juga apabila mereka mendapatkan jangkitan COVID-19 ini di kalangan kanak-kanak yang tidak mendapatkan vaksin, kesan daripada komplikasi COVID-19 ini jauh lebih tinggi. Dan ini merupakan satu perkara yang amat kita harapkan tidak berlaku. Misalnya lebih tinggi kemungkinan mereka untuk mengidap apa yang kita sebut sebagai multi-system inflammatory syndrome, yang mana kadar kematiannya adalah tinggi kalau terutama di kalangan mereka yang tidak mendapatkan vaksin. Itu satu, di kalangan kanak-kanak sendiri. Yang kedua adalah apabila kanak-kanak ini yang tidak mendapatkan vaksin, mereka mendapat jangkitan, mereka membawa pulang vaksin ini dan menyebarkan kepada ahli keluarga. Dan kita harus ingat bahawa peratusan warga emas yang mempunyai risiko yang belum lagi mendapatkan vaksin juga berada dalam tahap yang agak rendah, masih lagi sekitar 60% saja. Jadi kemungkinan apabila ada ibu bapa ataupun datuk dan nenek yang tinggal bersama dengan keluarga dan kalau mereka belum lagi mendapatkan dos booster yang kita cadangkan mereka ambil dengan segera itu, mereka boleh dengan mudah untuk mendapatkan infeksi dan kesannya akan lebih buruk daripada apa yang kita sangkakan nanti. Jadi ini merupakan dua perkara yang akan berlaku dan saya harap ahli masyarakat, bapa mempunyai tahu tentang perkara ini dan mengambil tanggungjawab untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan vaksin ini dengan segera. Bagi sikap di kalangan komuniti dan masyarakat kita dan rakyat Malaysia ini, biasa dia suka tunggu last minute ataupun di saat-saat akhir. Pada waktu sekarang ni apabila keadaan biasa je, mereka wait and see ataupun tunggu dan lihat. Jadi bagaimana kita dapat mengubah sikap ini? Jadi ini dalam menangani masalah pandemik COVID-19 ini tidak boleh menunggu mengambil sikap demikian, kerana sikap demikian ini akan menyebabkan kerugian dan kita tidak mahu apabila kadar kematian di kalangan kanak-kanak ini memuncak baru kita mahu mengambil tindakan, itu sudah terlambat.
dan ingat bahawa kanak-kanak ini adalah merupakan generasi kita pada masa hadapan. Jadi kalau kita tidak memberikan perlindungan yang sebaik dan optimum, maka seluruh negara akan penduduk negara akan terkesan, produktiviti negara juga akan terkesan pada masa mempunyai kesan yang negatif pada masa hadapan. Jadi saya rasa sikap tunggu dan lihat ini tidak boleh kita amalkan, dan saya harap kita tidak mengambil sikap demikian, terutama sekali dalam fasa yang kritikal apabila kita menuju ke arah endemik, di mana masih akan berlaku banyak pergerakan di kalangan ahli keluarga, berkumpul dengan secara besar dalam aktiviti-aktiviti sepanjang bulan Ramadan dan juga menjelang Aidilfitri nanti. Ini akan memberikan pendedahan yang jauh lebih tinggi dan juga meningkatkan risiko untuk mendapatkan infeksi yang jauh lebih tinggi. Jadi sikap tunggu dan lihat ini tidak boleh kita lakukan, dan kalau boleh kita elakkanlah daripada melakukan atau mempunyai sikap demikian dalam menangani masalah COVID-19 di negara kita. Dari angka yang dikongsikan oleh pihak Kementerian Kesihatan, 68% yang belum tampil itu majoritinya di negeri yang saya sebut tadi, iaitu Kelantan, Terengganu, Sabah dan juga Sarawak dan juga Kedah. Tetapi di Sarawak misalnya, peratusannya masih tinggi. Amat memberangsangkan sekitar 68%. Kalau kita sedia maklum, demografi dan geografi Sarawak ini amat luas. Ada kawasan yang bandar, pinggir bandar, kampung, luar bandar, pedalaman dan sebagainya. Tetapi kalau di Kelantan hanya sekitar 8.8% dan negeri seperti Terengganu dan juga Sabah pun masih kurang di bawah 50%. Jadi apa cara yang terbaik bagi negeri-negeri ataupun kawasan-kawasan yang mungkin tidak efisien dengan komunikasi yang sedia ada ini? Apa cara komunikasi bagi meyakinkan penjaga dan juga ibu bapa untuk mereka tampil ke hadapan membawa anak-anak ini yang berumur 5 hingga 11 tahun ini? Ya, jadi kalau kita lihat bandingkan dengan Sarawak, di mana keadaan fizikal geografi negaranya juga mungkin memberikan cabaran yang tinggi, cabaran yang besar untuk mendapatkan tapi liputannya lebih tinggi. Ini mungkin disebabkan oleh sikap ahli masyarakat setelah pun berubah dan mereka sanggup ataupun mahu menerima vaksin tersebut. Bagi Kelantan dan juga mungkin negeri Kedah dan juga Terengganu, saya rasa selain daripada faktor fizikal, juga faktor sikap di kalangan ahli keluarga, dan juga mungkin mereka juga masih lagi terpengaruh dengan maklumat-maklumat palsu yang disiarkan oleh kumpulan-kumpulan yang tidak bertanggungjawab, yang menghighlightkan kesan sampingan yang mana kemungkinan untuk berlakunya kesan sampingan ini jauh lebih rendah lagi daripada kesan akibat diperjangkitan COVID-19 ini. Langkah yang boleh dilakukan selain daripada membuka pusat-pusat kesihatan untuk mereka walk in, salah satu daripada caranya adalah mungkin pihak kesihatan boleh melakukan lawatan ke rumah. Yang pernah kita lakukan biasanya dalam program semasa outbreak penyakit tertentu, lawatan ke rumah ini akan boleh memberikan peluang kepada ahli masyarakat menerima akses, menerima vaksin dengan lebih mudah. Tetapi of course dari segi masa, tenaga dan juga sumber yang ada di dalam Kementerian Kesihatan harus digemblingkan. Kita tahu bahawa sumbernya adalah terhad, tetapi saya rasa di negeri ini, Kedah, Kelantan dan mungkin juga sebahagian di Terengganu di sana, kalau masih lagi rendah, kita harus melakukan lawatan dari rumah ke rumah dan memberikan vaksinasi terus dengan secara langsung apabila staf-staf kesihatan ini melawat dari rumah ke rumah. Saya rasa ini merupakan langkah yang baik, walaupun kita tahu di sisi kengkangan waktu dan juga sumber daya manusia yang agak terbatas ya. Mungkin ini juga merupakan cabaran utama juga apabila kita memasuki bulan Ramadan, dan kita tahu umat Islam ini amat sensitif dengan suntikan dan masih berdebat dengan adakah hukum batal puasa, tak batal puasa dan sebagainya. Jadi apa cara yang mungkin lebih efektif untuk memastikan keyakinan ibu bapa untuk tampil ke hadapan selain daripada pergi ke klinik ataupun pusat-pusat kesihatan daerah ataupun komuniti yang berada di kawasan mereka yang ada akses kepada vaksin COVID-19,
tetapi dalam masa yang sama mungkin kawasan masjid juga, mengapa tidak, ataupun pusat-pusat ibadah juga boleh dijadikan pusat memberikan vaksin kepada anak-anak ini. Doktor boleh mungkin ada pandangan itu? Ya, ini satu cadangan yang baik. Saya rasa kalau kita dapat berikan tumpuan selain daripada memberikan lautan ke rumah, tapi juga mengadakan lawatan-lawatan ke pusat-pusat di mana ahli masyarakat bertemu selain daripada masjid, surau, begitu juga dengan pusat-pusat komuniti yang berada di dalam masyarakat, yang ini dapat meningkatkan kemungkinan daripada mereka untuk datang. Selain daripada itu, apabila kempen yang lebih aktif sehingga ke penduduk di akar umbi harus kita lakukan supaya masyarakat mendapat maklumat yang benar tentang vaksin tersebut. Dari segi penggunaan vaksin suntikan semasa bulan Ramadan dan sebagainya, ini sudah banyak diperbincangkan dan saya rasa tidak lagi menjadi isu besar, tetapi harus dipertingkatkan supaya penerimaan vaksin ini lebih perlu ditingkatkan, dan pemahaman ahli masyarakat tentang pentingnya mengambil vaksin di kalangan kanak-kanak ini harus kita perkuatkan. Jadi saya rasa kontak dengan ahli masyarakat melalui ketua-ketua masyarakat seperti ketua kampung, penghulu dan sebagainya, ini amat penting kerana mereka lah yang dapat memberikan maklumat dan juga boleh memberikan keyakinan selain daripada maklumat-maklumat yang diberikan oleh kaki tangan kesihatan semasa menjalankan vaksinasi tersebut. Jadi saya rasa ini boleh kita lakukan dan insya-Allah kita akan meningkatkan liputan ini. Berkaitan dengan AEFI ataupun kesan adverse susulan imunisasi tadi, Prof dah sentuh sedikit. Tetapi dari laporan setakat 11 Mac yang lalu oleh pihak Kementerian Kesihatan, hanya 6 laporan kesan adverse susulan imunisasi membabitkan kanak-kanak 5 hingga 11 tahun. Dan apa yang diperkatakan oleh masyarakat sampai ke tahap ada kes yang berkaitan dengan kelemahan otot muka ataupun Bell palsy, berkaitan dengan kesan seperti asma, sawan dan juga sampai ke tahap kematian. Jadi dari pemerhatian dan juga kajian di luar negara, dari data yang menunjukkan amat tipis ataupun amat minimal, hanya 6 kes yang serius berkaitan dengan kesan adverse ini, tetapi masyarakat mengangkat ini sebagai satu benda yang besar, suatu yang serius yang tidak dijawab oleh pihak Kementerian Kesihatan, dan sebab itu orang tua yang sudah lengkap 2 dos vaksin primer itu tidak datang untuk mendapatkan vaksin penggalak, dan ditambah kalau mereka ada cucu ataupun anak kecil, mereka tak nak bawa juga kerana dengan kesan adverse ini. Pandangan Prof? Ya. Adverse event ini tak dapat kita elakkan 100% kerana kita tahu bahawa tidak ada vaksin di dunia ini yang tidak ada kesan sampingan. Tetapi apakah kesan sampingan ini, resiko untuk mendapat kesan sampingan itu dibandingkan dengan risiko untuk mendapatkan infeksi jangkitan ini, adakah ianya harus dipertimbangkan. Jadi kita tahu bahawa risiko untuk mendapatkan adverse event di kalangan kanak-kanak kita, yang paling perkara yang mereka risaukan adalah mengenai myokarditis, tapi kita tahu bahawa kadar untuk mendapatkan myokarditis ini jauh lebih rendah lagi. Mungkin dalam satu kes sekitar lebih kurang 20 ke 30 juta dos yang diberikan. Ini maklumat ini sudah jelas, dan beberapa kes yang kita dilaporkan di luar negara, kebanyakannya daripada kes myokarditis ini tidak menyebabkan kematian dan sembuh selepas diberikan tindakan. Jadi Kementerian Kesihatan telah menyediakan kaedah untuk memantau adverse event ini, dan saya rasa ianya telah pun berjalan dengan baik dan kita mempunyai sistem yang mantap untuk menangani masalah ini. Yang penting adalah ahli masyarakat mendapat maklumat daripada golongan-golongan yang tidak bertanggungjawab, yang mereka menggunakan sosial media menggembar-gemburkan masalah-masalah. Kebanyakan daripada perkara yang dilaporkan oleh sosial media tentang kesan sampingan itu, kebanyakan telah dibuktikan bukan kesan sampingan disebabkan oleh vaksin. Kita harus percaya dengan yakin dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan dan juga staf yang terlibat yang telah pun membuat kajian terperinci. Jadi saya rasa perkara ini jelas, dan kita harapkan bahawa ahli masyarakat harus mempertimbangkan buruk baiknya apabila kita tidak mengambil vaksin tadi, sehingga menyebabkan berlaku kesan-kesan
komplikasi daripada COVID-19 yang boleh kita elakkan dengan jelas ya melalui program vaksinasi ini. Pada masa sekarang, program vaksinasi inilah merupakan cara yang paling baik untuk mengatasi masalah COVID-19, terutama sekali apabila kita beralih ke fasa endemik ini. Prof, untuk kita dapatkan penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan kesan jika tidak mendapatkan vaksinasi dan 160% kemasukan ke ward ataupun ke hospital itu satu angka yang membimbangkan. Kalau mungkin kita tidak mendapatkan perincian yang terakhir berkaitan dengan kemasukan ke unit rawatan rapi pediatrik ataupun PICU itu yang diakibatkan oleh COVID-19. Jadi untuk mengelakkan perkara ini berlaku, dan apakah sebenarnya apabila anak-anak 5 hingga 11 tahun ini dijangkiti COVID-19, apa yang seringkali akan mengganggu sistem pernafasan mereka ke ataupun seumpamanya yang menyebabkan mereka akan dirujuk ke pusat unit rawatan rapi pediatrik ni, Prof? Biasanya kesan sampingan yang paling kerap mereka dapat adalah merupakan demam yang ringan, kemudian kemerahan dan juga kesakitan di tempat injeksi, tempat suntikan tersebut. Ini merupakan mild symptom yang mereka ada. Tetapi kalau sekiranya ada kesan akibat daripada mendapatkan COVID-19 tadi, mendapat penjangkitan itu, maka kesan terhadap sistem paru-paru dan juga sistem tubuh yang lain. Ini yang kita khawatirkan apabila mereka mendapat COVID-19. Dan inilah yang menyebabkan apabila kanak-kanak tidak mengambil vaksin, mereka mendapat jangkitan kepada organ-organ yang lain. Itu yang menimbulkan keadaan yang kita sebut sebagai multi-system inflammatory syndrome ini. Ini di mana berbagai sistem dalam tubuh badan kita akan mendapat akibat disebabkan oleh jangkitan daripada COVID-19 ini. Jadi ini harus kita pantau, dan saya rasa Kementerian Kesihatan telah pun melakukan dengan terbaik supaya apabila kanak-kanak ini mendapat COVID-19, mereka akan diberikan perhatian khususnya untuk mendapat, kalau perlu dimasukkan ke pediatric intensive care unit, maka akan dimasukkan dan diberikan rawatan. Dan kita lihat bahawa mereka yang mendapatkan vaksin biasanya tidak mendapat kesan-kesan komplikasi yang teruk yang parah seperti mana yang mereka yang belum mendapatkan vaksin. Jadi ini merupakan perkara yang serius, dan saya rasa Kementerian Kesihatan mempunyai fasilitas dan juga kemudahan kesihatan yang mencukupi untuk menghadapi masalah ini, dan kita harapkan bilangan yang dimasukkan ke hospital di kalangan kanak-kanak dapat turun dengan segera apabila kita meningkatkan liputan daripada vaksinasi ini. Terima kasih Prof atas pandangan tersebut, kerana kita nak memasuki era peralihan endemik. Kita nak memasuki bulan Ramadan. Sepanjang bulan ini banyak aktiviti sosial akan berlaku, sama ada secara keagamaan ataupun aktiviti pertemuan dengan ahli keluarga dan juga masyarakat. Sepadan negara pun dah buka 1 April, ada yang nak bawa keluarga ke melancong ataupun mengikut keluarga pergi ke luar negara ataupun pelancongan domestik dan sebagainya. Semua ini penting untuk kita fikirkan dengan serius mengapa anak-anak 5 hingga 11 tahun ini dan yang belum mendapatkan vaksin perlu diberikan vaksinasi supaya aktiviti anda dapat berlaku dengan selamat, sekolah mereka menjadi sekolah yang selamat, ibu bapa dan datuk nenek moyang mereka yang keluarga yang akan ditemui ataupun tinggal dengan mereka akan dilindungi daripada mendapatkan kesan COVID-19 yang serius. Jadi terima kasih atas pencerahan dan juga perkongsian maklumat ilmu berkaitan dengan vaksin PIC-Kids untuk anak-anak 5 hingga 11 tahun pada malam ini, Prof. Terima kasih juga pada anda yang menonton. Itu saja temu bual saya bersama Prof. Dr. Syed Muhammad Al-Junid Syed Junid, pakar kesihatan awam kita. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.